Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Pertamanya saya ingat kita pastinya seharusnya mengucapkan syukur, berbanyak-banyak syukur alhamdulillah atas kesempatan dan keizinan Allah untuk kita masuk ke satu bulan yang sangat istimewa. Di dalamnya penuh dengan keberkatan, kebaikan, rahmat dan pelbagai lagi manfaat-manfaat yang dikurniakan ataupun disebut sebagai anugerah Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Jika kita merujuk kepada surah Al-Baqarah yang daripada ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini dikhususkan kepada orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Jadi pastinya kita sangat bersyukur. Saya selalu sebut tentang perkara ni di ibarat kita ada sekarang ni, dulu kita mungkin ada year end sale, yes kan, semua orang menantikan, tapi sekarang mungkin kita lebih menantikan 11-11, 12-12 dan sebagainya. Tapi saya ingat Ramadan adalah satu yang lebih istimewa kerana dikhususkan kepada umat Islam dan diberi banyak kesempatan bonus gandaan jika satu kebaikan antara 10 sehingga 700 kebaikan. Jadi begitu banyak rahmat, kebaikan yang Allah kurniakan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi rugi jika kita tidak merebut semua kebaikan-kebaikan yang dah diberikan. Jadi untuk hari ini saya ingat saya ingin berkongsi tentang beberapa perkara yang saya ingat banyak disebut, dan ini juga diulang daripada surah Al-Baqarah tadi, yang jika kita sebut tentang puasa ataupun Ramadan, khususnya kita akan merujuk kepada surah Al-Baqarah. Jadi daripada ayat 183 sehingga 186 ataupun 187 yang menceritakan tentang bulan Ramadan dan bagaimanakah kita melaluinya. Ada banyak perkara sekarang ni saya ingat banyak kita sebut tentang healing, tapi hakikatnya ataupun healing ataupun penyembuhan ataupun terapi yang paling baik adalah dengan Al-Quran itu sendiri. Dan bagaimana Ramadan tu sangat istimewa kerana di dalamnya lah diturunkan Al-Quran. Disebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tanzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Surah Al-Isra ayat 82. Jadi Al-Quran itu sendiri disebut sebagai shifaa'un wa rahmatun. Jadi syifa itu penyembuhan yang banyak kita cari sekarang ini, tapi hakikatnya ada dekat dengan kita dan kita berada di bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Dan disebut ada satu malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lain, iaitu Lailatul Qadar. Jadi saya ingat sebagai umat Islam sangat rugi jika kita tidak merebut saat ini dengan mencari healing ni bukannya dia datang, tapi kita kena mencari. Jadi begitu juga keberkatan ataupun rahmat-rahmat dalam bulan Ramadan ni kita kena cari. Jadi salah satunya adalah dengan Al-Quran. Al-Quran ni kita boleh manfaatkan pelbagai. Kita boleh baca, kita boleh dengar sahaja, dan kita juga disarankan untuk bertadabbur ataupun bertafakur, melihat Al-Quran itu kebaikan-kebaikan pengajaran yang ada di dalamnya dan bagaimana kita mengambil dia sebagai dalam kehidupan kita lah, sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan dalam Al-Quran itu sendiri banyak pengajaran-pengajaran yang harus kita manfaatkan bersama. Dan seterusnya adalah dalam ayat Al-Baqarah ini juga, di dalam ayat yang ke 187 disebut, ataupun ayat yang lain disebut tentang bagaimana penting dalam Ramadan ini adalah doa. Bagaimana doa mustajab itu di dalam Ramadan. Dan selain daripada Al-Quran itu, berdoa itu adalah sebahagian daripada healing ataupun terapi kita. Kerana apa? Kerana dalam kita mencari yang memberikan ketenangan, yang memiliki ketenangan adalah Allah. Jadi kita juga harus juga melihat dan memohon kepada yang maha tenang, yang maha memberi, dan kita harusnya mengambil manfaat daripada bulan Ramadan ini dengan banyak-banyakkan berdoa, kerana dalam bulan Ramadan banyak waktu-waktu mustajab. Dan saya ingat dalam kita berdoa ini, dan kita juga tidak lupakan selain daripada diri kita dan keluarga, sahabat-sahabat kita juga tidak lupakan saudara-saudara kita di Palestin yang menghadapi lebih lagi cabaran. Dan
dugaan yang lebih mencabar daripada kita lah. Kita makanan banyak, ada bazar dan sebagainya, tapi di Palestin duduk di kemah-kemah tanpa makanan dan sebagainya, namun pastinya mereka lebih kuat kerana berpuasa pada keadaan yang mencabar. Jadi dalam melihat isu healing tadi kan, terapi, saya ingat kita juga harus berdoa, merebut kesempatan Ramadan ini untuk memohon doa atas apa jua yang kita inginkan. Pastinya yang lebih kekal adalah diterima amalan kita, diampunkan segala dosa, kerana Ramadan juga adalah bulan rahmat, bulan pengampunan, dan doa-doa yang kita inginkan insya-Allah diangkat dan dimakbulkan seperti yang ditulis ud'uni astajib lakum, bagaimana Allah sebut benda ini di dalam ayat Al-Quran. Dan solat juga dalam puasa juga disebut kita ada siam dan qiyam. Jadi ini juga kesempatan untuk kita melakukan solat-solat tambahan seperti tarawih, dan juga mungkin kita ada bangun sahur untuk kita memperbanyakkan solat-solat malam. Ini kesempatan jugalah. Mungkin pada ibu-ibu dan juga para wanita yang mungkin tiada kesempatan dengan anak-anak dan juga mungkin tak boleh solat dan sebagainya, kita boleh menggunakan dengan menyediakan makanan ataupun berzikir bagi mengisi masa-masa yang ada dengan kebaikan. Dan keberkatan-keberkatan ini harus kita bersama merebutlah. Dan salah satu keberkatan dalam bulan Ramadan adalah disebut yang ringkas ni, tapi kadang-kadang kita lupa, adalah tentang bangun sahur dan juga melewatkan sahur dan mempercepatkan berbuka. Saya ingat ada yang telah sebut tentang sahur, tapi saya ingat dalam kita berpuasa ini penting. Contohnya kalau sekarang ni kita ada intermittent fasting yang glamour kan, bagaimana ada tempoh puasa dan tempoh makan. Dan bagaimana Islam dalam puasa ini ada juga tempoh dan diberi panduan. Maksudnya kena lewatkan sahur supaya tenaga dan kekuatan kita melalui nutrisi dalam makanan itu mampu untuk memberikan kita kecerdasan di waktu siang berpuasa dan seterusnya berbuka puasa di waktu malam. Dan menarik dan hebatnya Ramadan ni disebut di dalam sahur itu ada keberkatan. Jadi semudah bangun sahur dengan minum air seteguk ataupun kurma dan sebagainya, ada keberkatan di situ. Jadi itu kita harus rebut. Kita mesti rebut perkara-perkara tawaran ni kan, seperti mana kita berebut dengan pelbagai tawaran-tawaran di dunia ni. Tapi ini adalah tawaran daripada Allah SWT sendirilah yang perlu kita rebut seboleh yang mungkin, sebanyak yang mungkin. Dan ini adalah perkara-perkara yang mungkin kita buat, tapi di dalam bulan Ramadan dia ada istimewa lagi. Kadang-kadang mungkin kita terlupa sedikit, tapi ini membolehkan kita untuk menyusun semula. Saya ingat dalam bulan Ramadan kita selalu sebut tentang madrasah Ramadan. Jadi di dalam madrasah ni ada pelatihan dan sebagainya. Tapi saya suka juga untuk sebut Ramadan juga sebagai satu tempat untuk kita set up semula disiplin dan jadual kita. Jadi kita ada waktu baca Quran, kita ada waktu sahur, pada awal pagi kita ada waktu berbuka, ada tempoh-tempoh untuk makan, untuk beribadah dan sebagainya. Jadi kita mesti, pada saya Ramadan ini juga sebahagian daripada masa untuk kita reset semula. Masa kita sebulan ini Allah bagi anugerah untuk kita buat alignment dan reset. Kalau kita ada kereta ke kenderaan kan, kita perlu masa 6 bulan untuk alignment, servis dan sebagainya. Jadi Allah sebagai pencipta kita meletakkan 1 bulan daripada 11 bulan, daripada 12 bulan ada 1 bulan untuk buat reset dari sudut jiwa dan raga, dengan pelbagai tawaran yang menjadikan rugi bagi kita umat Islam tidak merebut keberkatan. Maksudnya keberkatan ni Allah redha, dan hidup kita ni disebut juga keberkatan itu aziyadah, ketenangan kan. Maksudnya walaupun sekejap, walaupun sikit, tapi dia bermakna kepada hidup kita. Jadi kita boleh memulakan semula jadual-jadual kita dengan membaca Quran, dengan solat, dengan doa.
dan tempoh makan. Itu kadang-kadang kena ada dalam jadual kan, makan yang bersesuaian. Jika intermittent fasting ni banyak orang buat, tapi Ramadan ni adalah lebih baik kerana kita buat kerana Allah, ibadah. Dia ada 2 dalam 1, 3 dalam 1. Dan saya ingat dalam Ramadan ini juga ada rahmat. Rahmat ni kasih sayang Allah kepada keseluruhan, dan kita tahu manusia bukan hanya dengan Allah, tapi kita juga ada kewajipan dengan masyarakat, dengan jiran dan juga dengan alam. Jadi dalam kita merebut keberkatan, kita juga ingin meraih rahmat Allah. Jadi banyak disebut selain kita solat, kita juga digalakkan untuk mengeluarkan infak sedekah pada bulan Ramadan. Jadi itu membawa kita menghubungkan antara manusia dan juga manusia yang lain lah, kehidupan kita. Dan seterusnya adalah dengan alam. Kita jangan lupa, kita ada banyak report yang menunjukkan manusia ataupun kita di Malaysia ni banyak buat sampah dan sebagainya, sisa makanan tak habis dan sebagainya. Jadi kita juga boleh buat riset semula bagaimana mengurus kita punya sampah, kita punya hubungan dengan alam dari sudut meminimumkan waste dan juga memanfaatkan banyak lagi peluang-peluang agar tidak mengurangkanlah waste. Maksudnya dari sudut pengurusan dan juga bagaimana kita bawa beg, bawa bekas dan sebagainya. Walaupun ini nampak satu aktiviti yang kecil, tapi sebenarnya dia ada impak dan ia memberi kepuasan kepada diri kita, kerana itu adalah tentang keupayaan kita, dalam kapasiti dan keupayaan kita untuk membantu kita sebut tadi sebagai meraih rahmat daripada Allah dalam bulan Ramadan ni. Jadi saya ingat keberkatan Ramadan ini terbuka dengan pelbagai rahmat dan keberkatan daripada Allah yang digandakan sehingga 10 sehingga 700 kali, dan di dalamnya di setiap malam itu ada keampunan, dan di setiap 30 hari itu ada pelbagai tawaran, anugerah, keberkatan, keampunan yang tidak pernah ditutup. Jadi disebut, ada hadis menyebut pintu syurga dibuka dan tak ada satu pun yang ditutup. Jadi rugilah jika kita tidak merebut semua keberkatan itu dan meraih rahmat-rahmat yang terbuka luas untuk kita kumpul sebagai bekal kita ke akhirat. Dan Ramadan ini juga dia bukan hanya meliputi fizikal kita, maksudnya ramai orang tadi saya sebut sebagai intermittent fasting untuk kesihatan fizikal dan sebagainya, tapi Ramadan ni lebih istimewa kerana dia ada rawatan dan penyembuhan kepada jiwa kita. Oleh itu dengan membaca Quran, dengan doa, dengan solat tadi, dengan infak, sebenarnya menghidupkan jiwa kita dan mengubati jiwa kita. Kadang-kadang kita rasa healing ni kan, kita tengok, sebenarnya kita tengok alam dan sebagainya, itu semua adalah untuk memenuhi jiwa kita dengan rasa ketenangan dan sebagainya, dan yang lebih utama adalah memenuhi jiwa kita dengan adanya Tuhan dan mengetahui bahawa banyak nikmat yang Allah berikan, banyak kurniaan yang kadang-kadang kita tak sambut. Jadi Ramadan ini seharusnya kita gunakan dengan sebaiknya untuk memenuhkan hati kita dengan keingatan kepada Allah dan rasa syukur dan juga sabar. Kerana itu juga sebahagian daripada orang kata objektif kepada puasa. Untuk mencapai takwa, kita juga perlu ada syukur, kita juga kena ada sabar, kerana banyak kan sabar, nak makan tak boleh makan pun sabar, dan menahan daripada pelbagai tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya juga itu perlukan kesabaran, dan melakukan kebaikan juga perlukan kesabaran. Dan semoga dengan Ramadan kali ini kita merancangnya dengan baik supaya di bulan-bulan seterusnya ia dapat menjadi sebahagian daripada tabiat kita. Kita menyusun semula jadual kita dengan perkara-perkara kebaikan tadi, dengan adanya dalam setiap hari jadual kita baca Quran, berdoa, bersolat, masa untuk Tuhan, masa untuk bertadabbur dan berfikir dan mendedikasikan masa kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan itu dia boleh, apa jua yang kita hadapi, kita tahu healing yang paling utama adalah dengan
bercakap dan berhubung dengan Tuhan melalui pelbagai medium seperti Quran, solat, doa dan sebagainya. Dan semoga Ramadan kali ini membawa kita memperoleh takwa tadi insya-Allah, dan kita juga berharap jadual kita pada 11 bulan akan datang itu dipenuhi dengan perkara-perkara kebaikan yang diridai oleh Allah dan menjadikan kita manusia dan muslim yang baik-baik, yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi semoga kita tidak menjadi orang yang rugi kerana meninggalkan Ramadan tanpa mendapat sesuatu apapun, seperti ada hadis yang menyebut rugilah seorang mukmin jika dia keluar daripada bulan Ramadan tanpa mendapat keampunan. Jadi kita berharap kita dapat melakukan Ramadan ni dengan penuh sabar, penuh syukur, dan semoga kita juga dapat mencapai sebagai insan yang takwa melalui Ramadan kita pada tahun ini. Wallahu alam, saya ingat semoga kita semua beroleh kebaikan dan kita berlumba-lumbalah merebut berkat dan juga meraih rahmat yang Allah kurniakan, yang Allah beri peluang kepada kita sebagai Muslim pada hari inilah, kerana ramai yang tidak dapat juga memasuki Ramadan, dan Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Semoga kita semua diberi kebaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan sekalian, tema wadah tahun ini, bulan Ramadan ini adalah untuk membangun jil Al-Quranul Hakim, iaitu supaya Al-Quran itu dihayati untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan pelbagai aktiviti-aktiviti, daripada membaca Al-Quran, membantu orang-orang miskin, dan juga bulan Ramadan adalah untuk menyantuni golongan yang amat memerlukan. Jadi saya menyeru, ayuh kita sama-sama menjayakan agenda ini dengan memperbanyakkan sumbangan kepada aktiviti membangun jil Al-Quran Al-Hakim.